Dan masih lagi membahaskan dalil yang kelima. Maknanya kita sekarang ni masih lagi dalam ayat Al-Quran yang kelima, dalil yang dikemukakan oleh muallif, yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab At-Tauhid, yang mana dalil ini untuk membuktikan kewajipan tauhid. Maknanya supaya kita ingatlah, sebab bila kita baca syarahan tu mungkin kita lupa asal kita kita lupa kita punya topik utama, kerana ayat yang dikemukakan oleh Syekh muallif rahimahullah, yang disyarahkan oleh syarih, yakni pensyarah Syekh Ibn Uthaymin, iaitu ayat dalam surah Al-An'am ayat 151. Jadi masih lagi kita membahaskan berkenaan dengan syarahan, penjelasan oleh syarih. Syarih maknanya Syekh Uthaymin, yang ini berkait dengan ayat dalam surah Al-An'am ayat 151. Cuma kita nak ingatkan di sini, maknanya dalam kitab Tauhid ini dalil yang kelima. Maknanya ayat Quran ni dia adalah dalil yang kelima. Kita dah berlalu 4 dalil. 4 dalil. Jadi dalil yang kelima ni kalau kita tengok balik, petunjuk yang nak dimaksudkan, dalalah, kita kata petunjuk yang nak dimaksudkan di sini balik pada alla tusyriku bihi syai'a. Balik pada ayat tu. Maknanya dalam ayat yang panjang tu, ayat 151 Al-An'am tu, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, sampai akhir ayat. Poin dia yang kita kena highlightkan adalah pada alla tusyriku bihi syai'a. Situ. Maknanya nak bagi tahu dekat kita, ini dia punya point. Ini sebenarnya point untuk memahamkan kita akan bab yang pertama, Kitab Tauhid, yakni muqaddimah kitab. Baik. Jadi alla tusyriku bihi syai'a, kat situ kalau kita lihat, maksudnya syirik kepada Allah ni adalah sesuatu yang diharamkan. Dan tahrimuhu, jadi bila Allah kata tusyriku bihi syai'a, maknanya Allah larang kita untuk syirik, larang perbuatan syirik. Maka syirik Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan tahrimnya, pengharaman syirik itu melazimkan ijabah muqabalihi atau muqabilihi wa huwa tauhid. Maknanya dia bukan semata-mata kita kena tinggalkan tauhid, kita kena tinggalkan syirik, tetapi melazimkan kewajipan lawannya, yastalzimu ijabah muqabilihi. Maknanya bukan setakat kita tinggal syirik, tetapi apa tujuan Allah Ta'ala larang syirik, sudah tentulah untuk kita mentauhidkannya. Itu maksudnya ijabah muqabilihi wa huwa tauhid. Yastalzimu ijabah muqabilihi wa huwa tauhid. Maknanya pengharaman syirik itu melazimkan kita untuk mentauhidkan Allah. Fayakunu tauhid wajiban. Maka tauhid menjadilah, tauhid itu adalah wajib. Wajib. Kenapa? Karena li'anna al-bara'ata minasyirki mutawaqqifatun alaihi. Kerana berlepas diri daripada kesyirikan itu berlegar pada kewajipan tauhid. Maknanya dengan kita mentauhidkan Allah, maka wajib kita berlepas diri daripada syirik. Maknanya kalau tak ada tauhid, maknanya tak ada maknalah larangan tu. Itu maksud dia. Baik, ini kalau kita tengok balik, poin yang kita kena highlightkan. Maknanya kat situlah kaitan dia, apa dia punya munasabah dia dengan Kitab Tauhid. Supaya kita tak celarulah. Maknanya kan kita panjang ayat ni kan, Syekh syarah kan panjang kan. Jadi kita kena ingatkan balik kat mana kita punya point yang kita kena highlightkan, kita kena tekankan. Baik, balik pada buku kita ni dalam halaman 40 kan, maknanya sampai pada ayat wala taqrabul fawahisha.
wala taqrabul fawahisha, maknanya janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji. Fawahish jamak kepada fahishah. Baik, kata Syekh, lam yakul la ta'tu. Ya Allah Ta'ala tak kata jangan datangi, jangan melakukan. La ta'tu. Lianna an-nahya 'anil qurbi ablaghu min an-nahyi 'anil ityan. Baik, sebab apa? Dalam ayat tu Allah kata wala taqrabul fawahisha. Janganlah kalian mendekati perkara yang keji, fawahish. Tetapi tidak mengatakan la ta'tul fawahish. Janganlah kalian melakukan perbuatan keji. Kenapa la taqrabu? Kerana larangan mendekati sesuatu itu lebih sempurna daripada larangan melakukan sesuatu. Mudah nak faham macam ayat larangan zina. Larangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Kan? Baik, jadi larangan daripada mendekati sesuatu perbuatan itu lebih ablag. Lebih kita kata lebih sempurna, lebih sampai. Ablaghu minan nahyi 'anil ityan. Lebih kita kata lebih sempurna daripada larangan mendatangi. Lianna an-nahya 'anil qurbi nahyun 'anha. Kerana larangan mendekati sesuatu itu merangkumi larangan melakukan perbuatan tersebut, dan juga melarang apa sahaja yang boleh menjuruskan kepadanya. Nahyun 'anha wa 'amma yakuna dhari'atan ilaiha. Maknanya melarang perbuatan tersebut fawahish, perkara yang keji, dan melarang juga apa sahaja wasilah, dhari'ah, yakni maknanya wasilah yang boleh menjuruskan kepada perbuatan keji tersebut. Walidzalika haruma 'ala ar-rajul an yanzura ila al-mar'ati al-ajnabiyyah wa an yakhluwa biha wa an tusafira al-mar'ah bila mahram lianna dhalika yuqarribu min al-fawahish. Baik, kerana itulah seseorang atau seorang lelaki dilarang melihat wanita yang bukan mahram dan berkhalwat dengannya, berdua-duaan dengannya. Dan wanita dilarang bermusafir tanpa disertai mahram, kerana hal-hal semacam ini dapat mendekatkan kepada al-fawahish, perbuatan keji. Apa maksud al-fawahish ni? Kalau kita tengok dalam tafsir Al-Baghawi, ma zahara minha wa ma batan, kan, kat sini. Kalau kita tengok balik, fawahish ni apa sahaja maksiat yang berkait dengan kemaluan. Apa sahaja maksiat yang berkait dengan kemaluan, kehormatan, itu disebut sebagai fawahish, perkara yang keji. Maknanya zina, liwat dan seluruhlah seangkatan dengannya. Dan termasuk juga apa sahaja wasilah yang membawa kepadanya, wasilah yang membawa kepada al-fawahish, di perkara keji. Dalilnya Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah kata zina tu fahishah, kan, keji. Jadi apa sahaja yang maksiat yang melanggar kehormatan, yang melibatkan kita kata kemaluan, maka ia termasuk dalam perkara fawahish. Fawahish. Cuma dia ada tingkatan lah, tak samalah antara dia melihat dengan kita kata semata-mata melihat dengan berzina. Tak samalah level dia. Zina tu lebih dahsyat. Tetapi dia masuk dalam kategori fahishah, fawahish secara umum, kerana dia adalah zari'ah, dia jalan kepada perkara tersebut, perkara yang keji. Baik, khalwat, berdua-duaan, dan apa sahaja wasilah yang boleh membawa kepada perkara yang keji. Baik, kemudian firmannya ma zahara minha wa ma batan, baik yang zahir, yang terlihat, yang nampak, ataupun yang tersembunyi. Ma zahara minha wa ma batana. Baik, dikatakan dalam salah satu pendapat bahawa maknanya adalah perbuatan keji yang nampak mahupun yang tersembunyi.
Kerana di antara hal-hal keji itu ada yang dianggap keji oleh jiwa seluruh manusia dan ada juga yang samar. Pendapat lain mengatakan perbuatan keji yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Perbuatan keji yang ditampakkan adalah zina secara terang-terangan. Kita memohon perlindungan, kata Syekh di sini, wal-'iyadzu billah, saya sebut ini. Kita memohon perlindungan kepada Allah daripada perbuatan seperti ini. Dan perbuatan keji yang disembunyikan adalah melakukan zina secara sembunyi-sembunyi. Pendapat lain mengatakan iaitu perbuatan keji yang besar dan perbuatan keji yang berada di bawahnya. Kerana perbuatan-perbuatan keji itu tidak sama tingkatannya. Kerana itulah disebutkan dalam hadis, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mahukah aku khabarkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Maknanya ada beberapa pendapat dalam memahami makna ayat ma zahara minha wa ma batan. Kalau kita boleh lihat dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan satu pendapat. Maksud ma zahara minha wa ma batan, kata beliau, yakni merujuk kepada kebiasaan orang jahiliah yang mana mereka beranggapan bahawasanya zina itu, dikata sini, wa kana ahlul jahiliyah yastaqbihuna az-zina fil alaniyah wa la yarawna bihi ba'san fis sirri. Maknanya termasuk daripada tabiat orang jahiliah dahulu, mereka menganggap istaqbaha, yastaqbihun maknanya mereka menganggap keji perbuatan zina yang dilakukan secara terang-terangan. Yastaqbihun maknanya orang jahiliah dulu, zina yang dilakukan secara terang-terangan ni adalah mustaqbahah. Maknanya sangat keji. Tak boleh diterima. Keji. Buruk. Wala yarawna bihi ba'san fis sirri. Tetapi bagi mereka, kalau buat senyap-senyap tak apa. Kalau buat belakang-belakang tak apa. Kalau buat depan-depan tak boleh. Maknanya buat ma zahara, apa yang nampak. Tapi kalau buat senyap-senyap tak ada masalah. Ini orang jahiliah. Baik, cuba kita refleks. Sekarang ada tak orang macam ni? Dia kata jangan buat terang-terangan, tapi buat senyap-senyap tak apa. Sama macam jahiliah. Betul tak? Gerakan apa sekarang ni, gerakan yang pelik-pelik sekarang ni, kan? Dia kata kalau nak berzina tak, kita kata tak jadi masalah, tapi pastikan pakai kondom. Sama macam jahiliah. Sama macam jahiliah. Jadi kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, wa kana ahlul jahiliyati yastaqbihuna az-zina fil alaniyah wa la yarawna bihi ba'san fis sirri. Orang jahiliah mereka menganggap buruk perbuatan zina yang dilakukan fil alaniyah, yakni terang-terangan, dan mereka melihat tidak mengapa, wala yarawna bihi ba'san fis sirri, tak mengapa kalau buat secara rahsia, secara senyap-senyap. Faharramallahu ta'ala az-zina fil alaniyati wasir. Maka Allah Ta'ala mengharamkan zina sama ada terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ini latar belakang ayat. Makna ma zahara minha wa ma batan. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Maknanya kita kata tak boleh. Kita kata tak boleh kita anggap benda ni macam kita selalu dengar kan, ada sebahagian ilmuwan yang mungkin mereka tak berapa faham kan? Mungkin mereka tak baca Ma'alimut Tanzil ataupun mereka terlepas pandang, mereka kata itu dosa peribadi. Kan, memanglah dosa peribadi, tetapi kita kata tak bolehlah kita jadikan alasan dosa peribadi kemudian kita biarkan. Maknanya kita tak ingkar kemungkaran. Kan? Maknanya kita tak sebut benda tu mungkar. Bukan isu kita pergi mengendap orang ke apa, bukan. Isu dia sekarang ni adalah benda tu tetap mungkar. Tak ada isu kita kata itu dosa dia dengan Allah. Tak. Benda zina ni dia adalah tetap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma zahara minha wa ma batan.
maknanya perlu dijelaskan. Maknanya tak boleh kita kata tak apa. Kan, wallahul musta'an. Baik, sebahagian ulama tafsir antaranya Ad-Dhahhak, dia kata ma zahara tu dia kata al-khamru, arak. Wa ma batan, zina. Di tafsir kita panggil ni panggil at-tanawu' fi tafsir, maknanya tafsir yang pelbagai tetapi tidak bercanggah, tidak ada percanggahan. Sebab betul lah, kerana arak itu wasilah yang membawa kepada zina. Kan? Arak. Ma zahara, arak. Sebab mabuk, orang mabuk selalunya dia tak boleh berfikir dengan waras. Wa ma batan, zina. Apa yang tersembunyi? Zina, kan? Itu kita kata dalam sebahagian tafsir. Antaranya tafsir Ad-Dhahhak. Ibnu Muzahim rahimahullah. Baik. Jadi ma zahara minha wa ma batan. Baik. Jadi Syekh bawakan ada beberapa pendapat dekat sini. Dia kata sini, pendapat lain mengatakan perbuatan keji yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Termasuklah. Kan? Perbuatan keji yang ditampakkan adalah zina secara terang-terangan. Kita memohon perlindungan kepada Allah daripada perbuatan seperti ini, dan perbuatan keji yang disembunyikan adalah melakukan zina secara tersembunyi, secara sembunyi-sembunyi. Pendapat lain mengatakan iaitu perbuatan keji yang besar dan perbuatan keji yang berada di bawahnya. Kerana perbuatan-perbuatan keji itu tidak sama tingkatannya. Kerana itulah disebutkan dalam hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mahukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Hadis ini menunjukkan bahawa di antara dosa-dosa besar itu adalah ada yang paling besar dosanya dan ada pula yang lebih rendah daripada itu. Maknanya dalam kategori fawahish berkait dengan zina dan sebagainya ini pun ada tingkatan dia. Kan? Maknanya ada tingkatannya. Jadi kita kena fahamlah, kena faham apa dia kita kata maksud ma zahara minha wa ma batan. Dan apa yang apabila kita tengok hari ini perkara yang fawahish keji ni, benda yang kita kata antara yang membimbangkan, berkait dengan kita, kalau kita lihat banyak dalam laporan berita, kita dengar berkait dengan gangguan seksual di tempat kerja, di ma'had tahfiz, di tempat pengajian agama kita dengar, begitulah juga kes sumbang mahram, dan ini bukanlah kita katakan benda yang kita boleh pandang remeh. Maknanya sebagai orang yang terlibat dalam institusi masyarakat, kita kena ada wa'i, maknanya kita kena alert lah benda ni. Ya, alhamu maut. Betul. Itu banyak juga kes. Sebab itu petunjuk Nabi SAW sangat penting untuk disebarkan. Maknanya maknanya kita tak boleh pandang remeh dah sekarang. Benda-benda yang berkait dengan sunnah-sunnah Nabi SAW yang apa kita kata berupa petunjuk-petunjuk dalam kekeluargaan, dalam tarbiyah, pendidikan dan sebagainya, kita tak boleh pandang remeh. Mesti kita kena perkasakan, mesti kena sebarkan, mesti kita kena jelaskan. Antaranya dia berkait dengan perintah Nabi SAW, wafarriquhum wafarriquhum fil madaji'i. Antara perintah Nabi SAW kepada ibu bapa, yakni anak-anak mereka ketika usia 10 tahun atau 7 atau 10 tahun, maka dipisahkan tempat tidur mereka. Kalau kita lihat, hadis tu dia bukan berkait dengan usia. Ibu bapa kena bijak melihat perubahan-perubahan yang ada pada anak-anak mereka. Kerana kita tengok hari ini 7-8 tahun dah terdedah dengan benda-benda yang tak sepatutnya di sekolah dan sebagainya. Mereka dah mungkin terdedah dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi mungkin ibu bapa boleh awalkan, memisahkan tempat tidur tu awal. Bukan tunggu 10 tahun atau 7 tahun. Kalau kata 7 tahun tu kita dah nampak kecenderungan, ataupun kita dah nampak dia punya perubahan
dari sudut yalah kita fahamlah kalau kita tengok hari ni macam memang menggerunkan lah kalau kita tengok 7 8 tahun 10 tahun dah pandai couple kan, 7 tahun dah pandai cakap benda-benda yang kita tak boleh nak bayangkan macam mana kan, kerosakan dalam masyarakat kalau dibiarkan. Begitulah juga banyaklah kajian-kajian yang dibuat tentang isu macam sumbang mahram dan sebagainya ni. Kalau kita tengok balik, puncanya juga adalah kalau tengok dari sudut ekonomi pun ada, dari sudut kalau kita tengok apa miskin bandar kan, kita tengok mereka yang duduk di flat-flat yang sempit dan anak ramai dan sebagainya, ini juga perlu diatasi lah. Maknanya macam mana kita kena pakak-pakak fikir lah. Maknanya kita kena timbulkan kesedaran tentang isu-isu ni. Maknanya kita atasi dengan kita menyebarkan ilmu yang benar, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakin diabaikan. Dia apa pun puncanya adalah kerana kejahilan lah, puncanya kerana kejahilan dan juga kesedaran tentang ilmu. Jadi ibu dengan bapa tu kan. Sebab tu kalau kita tengok balik ini sangat penting, sangat penting kita kena ingatkan selalu. Kena ingatkan selalu. Sebab kalau kita tengok balik banyak juga kes-kes yang melibatkan di tempat-tempat yang tak dijangka ma'had tahfiz dan sebagainya. Kalau kita tengok balik jadi kalau kita tak anggap benda ni sebagai satu kemungkaran yang perlu kita atasi, kita perlu ingkar, maka kita bimbang perkara tersebut akan melarat dan akan merosakkan nama dan institusi agama tu. Kan? Kadang-kadang bila benda ni berlaku melibatkan golongan di ma'had tahfiz, akan ada cuba cover. Itu juga kalau untuk ustaz ataupun pendakwah, betul kita tahu pendakwah dia ujian buat dia kan. Kita kata kena cover sebab benda ni akan burukkan imej Islam dan juga imej dakwah lah. Maksudnya tak adil bagi mangsa dan keluarga. Pada pandangan ustaz, benda ni orang kata tak apalah kita settle parti bawah-bawah macam tu ke Islam aja, ataupun perlu kita beritahu orang ni dia ni bahaya, jadi kita takkan tinggalkan anak kita dengan dia kalau kita tahu dia tu. Baik. Dia bila jenayah ini melibatkan maruah, melibatkan kehormatan, dia tak ada istilah kita kata kita perlu tutup aib dia, sebab dia melibatkan hak orang lain, melibatkan kehormatan orang lain. Dia sama macam orang curi duit lah, rompak kan. Bahkan kehormatan itu lebih, menjaga kehormatan itu masuk daripada menjaga kehormatan ni dia termasuk daripada maqasid syariah kan, menjaga kehormatan. Dan kalau melibatkan orang-orang individu yang tertentu yang mungkin mereka memberi alasan untuk menjaga kedudukan dia, kehormatan dia, haibah dia, sebagai kalau dia melibatkan orang agama dan sebagainya, itu perlu dijaga, itu tak tepat. Tak tepat. Sebab macam mana orang nak tahu bahaya sesuatu tempat dan sebagainya. Dia sama macam isu ni, sama macam bila jenayah sumbang mahram yang berlaku dalam satu keluarga, lalu jenayah itu cuba ditutup atas alasan menjaga aib. Ini banyak berlaku kerana nak menjaga aib si bapa, menjaga aib sekian. Ini tak tepat, kerana penjenayah masih bebas. Siapa boleh jamin dia takkan buat jenayah dekat orang lain? Siapa boleh bagi jaminan? Maknanya tak tepat. Tak tepat kita kata ni kita kena sebab nak jaga pasal dia dah terlampau famous. Ada banyak jasa. Ada tak boleh. Tak kita kata tak praktikal. Macam orang yang merompak kan, kita kata pasal dia banyak jasa, jadi kita tak perlulah, kita tutuplah dia punya jenayah tu. Mana boleh macam tu kan? Sebab dia punya keburukan tu, dia bukan keburukan yang pada diri dia tau.
Dia mutaaddi, keburukan dia tu melibatkan orang lain. Dia boleh memudaratkan orang lain. Ya. Betul. Kan? Dia bukan melibatkan kalau dia buat, dia kalau kata dia ada satu benda yang mungkin aib peribadi yang mungkin tak melibatkan orang lain, pihak kedua ketiga, itu mungkin kita boleh, itu yang dimaksudkan tutup aib. Tutup aib ni kalau dia melibatkan apa, dosa yang dia tak melibatkan orang lain, dia kan, contohnya kita tahu orang ni banyak jasa tapi dia ada benda yang mungkin buruk, itu aib buruk yang tak melibatkan hak orang lain. Tapi kalau melibatkan kehormatan, melibatkan maruah orang lain, ini tak boleh didiamkan. Kan? Tak boleh didiamkan. Mana kena bagi tahu. Kan? Kena bagi tahu. Dan tak ada kena-mengena dia tu dengan dakwah ke, dengan agama Islam ke, dengan sunnah ke, tak ada kena-mengena, pasal itu adalah perbuatan dia. Orang akan faham. Jadi masalahnya itu yang jadi masalah kalau kita tengok dalam laporan, tak salah Sinar Harian ke apa, dan terbaca satu kajian di Mesir berkenaan dengan taharrush jinsi ni, maknanya gangguan seksual ni yang melibatkan kaum kerabat yang terdekat dan sebagainya. Dia kata 75% melibatkan orang yang terdekat. Dan ada lagi banyak tak diketahui kerana disembunyikan. Kerana atas alasan takut aib keluarga, bagainya dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang tak membantu. Dan dia akan menambahkan lagi penyakit tu. Kan? Jadi ini masalah. Sebenarnya kalau kita tengok balik memang tak betul lah. Sebab, dan satu lagi kalau kita tengok, kalau kita mendiamkan kezaliman, maknanya kita kena faham, kita bukannya maksudnya bila orang tu dah disabitkan ataupun belum disabitkan tetapi dituduh, kita tak bolehlah kita menzalimi dia pula. Belum disabitkan lagi, kemudian kita terus jatuh hukum, tak boleh. Tetapi sekadar kita memberitahu supaya orang lain berhati-hati, itu saja. Itu dia punya kadar dia. Bukan kita malukan dia, kita aibkan dia, tak. Itu jadi lain. Tapi hati-hati, kalau kita bagi alasan dia ni sekian, ada jasa sekian, kemudian kita cuba untuk bela dia, tutup dia punya kezaliman dia yang melibatkan orang lain, dan orang mangsa pula menjadi serba salah. Jadi maksudnya mangsa kata, apa ni? Islam mengajar kita untuk membela orang yang dizalim, bukan membantu orang yang zalim. Nabi SAW sebut dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, man awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in la yaqbaluna minhu sarfan wala adla. Barang siapa yang melindungi pelaku maksiat, man awa muhdithan tu termasuk maknanya adalah pelaku maksiat, bukan pelaku bid'ah saja. Pelaku bid'ah min babil aula lah, pelaku maksiat pun termasuk. Muhdithan tu, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut, muhdithan tu termasuk apa? Pelaku maksiat. Man awa muhdithan, barang siapa yang membela, melindungi. Awa ni maknanya kita melindungi pula, kita membela pula pelaku maksiat, fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nasi ajma'in, maka ke atasnya laknat Allah, laknat malaikat dan laknat semua manusia. Ada satu mungkin salah faham. Bila kita beritahu bulan ni bahaya, kalau pinjam kita, makruf dah orang kata dia tak bayar. Kita buka aib satu. Lepas tu kedua dia akan cakap Islam bersikap rahmah dan maaf. Kita kena maafkan dia. Jadi macam mana kita nak maaf, sebab dia masih lagi konsisten nipu ambil dia orang, kita takut akan jadi masa seterusnya. Tapi dia bawa dari, kita kena maafkan. Tak boleh lah. Pasal kezaliman tu masih tidak dihilangkan. Tidak dia tak apa, kita kata dia tak berhenti. Kezaliman tu masih lagi berlaku. Tak ada petunjuk yang menunjukkan dia berhenti daripada kezaliman. Orang yang zalim, selagi dia buat kezaliman, tak ada rahmat lah. Maknanya tak boleh dia bagi alasan kita rahmat dekat dia. Dah berapa banyak rahmat Allah Ta'ala bagi dekat dia untuk dia bertaubat,
dia boleh hidup lagi, dia boleh makan, dia boleh minum, dan dia sendiri yang tak ambil pengajaran. Kan? Maknanya kita bagi tahu dekat orang bahaya fulan dan fulan ini kerana dia zalim. Kerana dia boleh menzalimi orang lain. Sama ada berkait dengan harta benda manusia, kerosakan yang melibatkan harta benda, ataupun begitulah juga berkait dengan kehormatan. Kan? Sama juga kita kata isu berkait dengan gangguan seksual itu banyak berlaku, banyak yang tak boleh diselesaikan akibat tindakan segelintir ahli keluarga yang ambil pendekatan, dia kata malu, aib keluarga, malu. Tak, kat sini kita kata tak betul, kan? Kena berbetulkan. Tapi itulah kadang-kadang bila kita nak tolong, bila satu keluarga tu macam tu perangai dia, kita nak boleh buat apa? Betul tak? Tak boleh buat apa kan? Pasal semua saling bela-membela antara satu sama lain. Kadang-kadang macam itulah yang berlaku kan, susah. Tapi itulah kita kata, Allah musta'an. Sebab tu kita kena kita kena tingkatkan kesedaran. Maknanya ini antara perkara yang kita katakan berkait dengan amar ma'ruf nahi munkar lah. Maknanya kalau melibatkan, kita tak boleh pandang tak boleh pandang remeh tau. Kalau melibatkan kanak-kanak, melibatkan kadang-kadang sikap masyarakat kita juga bila dia pandang ni budak-budak budak-budak je, dia tak tahu apa pun, itu masalah. Padahal budak tu akan membesar kot, kan, dan dia akan trauma, kan, dan mungkin benda tu juga akan memberi pengaruh kepada dia untuk melakukan kejahatan yang sama, balas dendam dan sebagainya. Kalau ikut kajian tentang kes buli ke apa benda kan, sama-sama je, sebab trauma kan, kemudian benda tu dia nak balas dendam, kan? Dan itu sebenarnya lagi merosak kan. Benda-benda ni kita kena perhatikan. Allahul musta'an. Kadang-kadang ialah kita terlampau nampak benda-benda yang mungkin kita anggap benda tu remeh kan. Macam contoh keselamatan kanak-kanak dan sebagainya ni, kan. Jadi setengah orang dia pandang ni budak-budak je, dia tak tahu apa. Padahal dia membesar. Dia takkan kekal jadi kecil tu. Dia akan ingat. Dia akan ingat. Dia akan serap apa yang orang buat dekat dia. Dan satu hari nanti dia akan luahkan. Sebab itu bila timbul isu yang baru-baru ini, memanglah setengah orang kata tindakan tu salah dan sebagainya. Iyalah, kita berhaklah untuk kata benda tu tak bukan pada tempat dia lah, bukan pada wasilah. Tetapi kadang-kadang kita kena fikir juga, kenapa orang sampai terpaksa guna media yang ada sekarang ni untuk menyatakan sesuatu. Kerana mungkin kadang-kadang disebabkan oleh hilang kepercayaan, dan mungkin juga tak ada tindakan susulan. Benda tu kena kaji juga. Kenapa orang, benda yang kezaliman yang berlaku kepada mereka tu, mungkin mereka ambil pendekatan untuk sebarkan di media dan sebagainya. Kenapa mereka tak pergi dekat pihak yang sepatutnya? Maksudnya pihak berkuasa dan sebagainya, medium yang proper lah kita kata. Hal itu pun kita kena kaji. Sebab apa? Kan? Sebab kita pernah rasa macam contoh dulu isu bila isu dia sijil palsu tu, artifak tu kan. Tapi dia ada efek lah kan? Cuma tak ada tindakan susulan tu. Ialah banyaklah ini benda kan. Tapi ialah kalau kita benda tu tak disebarkan, utusan lah kan. Memang dah buat report kan, dah buat report seluruh negara kan, dan ada kesan. Itulah mungkin sebahagian orang dia ambil pendekatan tu. Macam orang katalah tak masuk media sosial, tak jalan lah. Tak jalan. Benda tu, isu tu jadi macam mungkin ada setengah orang anggap benda tu remeh. Tak, melainkan dia kena viral dulu kan. Macam itulah. Kadang-kadang dia ada dia punya fungsi dia tu. Cuma kita kena hati-hatilah. Janganlah kita terlampau, maknanya kita sampai tak ada batasan. Membuat tuduhan, kemudian kita maknanya sampai tak ada batasan. Maknanya isu-isu tu kita menyerang
peribadi-peribadi yang belum tentu lagi salah, belum disabit lagi kan lagi salah, kita dah tuduh macam-macam dan sebagainya, itu tak boleh lah, tak sepatutnya. Itu cuma itulah, itu yang susah tu. Nak berlaku adil itu susah. Wallahul musta'an. Baik. Ala kulli hal tak betul lah. Kita kena ingat hadis Nabi SAW, man awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in la yaqbalu minhu sarfan wala adla. Barang siapa yang melindungi pelaku maksiat, membela pelaku maksiat, ke atasnya laknat Allah, laknat Rasulullah, laknat malaikat dan laknat manusia keseluruhannya. Dan tak diterima daripadanya amalan fardu dan amalan sunat. La yaqbalu minhu sarfan wala adla. Bayangkan ancaman. Maknanya tak boleh kalau kita tahu benda tu salah, kita tak boleh kita kata bagi alasan kerana dia geng kita kena sembunyi, tak boleh lah. Susah. Kan? Kita kata macam tu, kita akan dah ancaman dia laknat. Wallahul musta'an. Baik. Hadis ini menunjukkan bahawa di antara dosa-dosa besar itu ada yang paling besar dosanya dan ada pula yang lebih rendah dari itu. Baik, kita sebut benda yang isu tadi itu kadang sebabnya apa? Kadang-kadang orang anggap benda ni macam tak perlu nak dibahaskan. Pasal orang anggap macam gangguan terhadap kanak-kanak ni dianggap macam tabu. Macam kata benda ni tak payahlah bincang kan, benda ni sensitif, gini. Tak, sebenarnya kalau kita tengok masyarakat di barat, mereka lebih terbuka kadang-kadang. Benda tu memanglah kita kata mungkinlah kita anggap benda tu aib dan sebagainya, tapi kalau kita selagi mana kita anggap benda tu tak perlu dibincangkan, selagi itulah kita takkan ada kesedaran. Kan? Takkan ada kesedaran. Itu masalahnya. Sedangkan kalau kita tengok kajian-kajian tentang isu ni memang dah banyak. Kan? Dan jadi sepatutnya orang agama lah yang kena, orang yang mengaji agama lah yang kena ke hadapan untuk kita kata bagi petunjuk tentang isu macam ni. Bukan biar orang-orang geng-geng libertad apa semua tu. Depa tu memang depa tunggu isu je. Depa tengok ada isu, ada kes yang melibatkan orang agama, hak tu yang depa nak highlight tu. Masuklah dalam laporan media, ustaz kan, guru agama sengaja kan. Itu memang kerja dia bang. Itu memang kerja orang, 24 jam mereka akan cari. Cuma bila kita orang yang mengaji agama ni pula ambil pendekatan benda tu semua tuduhan liberal, tak ada yang betul, semuanya depa ni jahat, depa nak montok, tak betul juga. Tak betul juga. Kita lah yang kena jadi kita kata penyelesai masalah dengan bawa apa yang ada dalam agama kita. Bukan biarkan orang-orang yang mereka ada niat dan tujuan-tujuan tertentu. Sebab tu anda pernah teringat laporan RAND report tahun 2007. Anda tak ingat dah dia punya teks tu, tapi ada dalam RAND report tu disebutkan macam mana cara mereka, yakni RAND ni adalah badan polisi Amerika Syarikat yang buat polisi khususnya berkait dengan inilah macam mana interaksi dengan negara-negara Islam dan sebagainya ni. Dan antara modus operandi pihak mereka adalah cuba untuk menampakkan orang agama ni korup, penuh dengan corruption. Kan? Sebab tu kita tengok media-media selalu highlightkan apa? Orang agama, Ma'had Tahfiz, kan? Ustaz ini. Padahal kadang-kadang benda tu belum sabit lagi. Hanya tuduhan. Kan? Itu pun kita kena hati-hati juga. Dia macam inilah, kita kata kita sekarang ni dilema sekarang ni, ada benda yang betul-betul berlaku dan ada pihak-pihak musuh, antaranya golongan liberal dan sebagainya ni, musuh-musuh Islam ini, mereka nak meruntuhkan daripada dalam. Maknanya mereka nak timbulkan, maknanya orang akan nampak orang agama ni jahat. Itu dia punya tujuan. Kan? Sebut orang agama je, inilah. Tak boleh percaya. Akhir sekali kata, jangan hantar anak dekat Ma'had Tahfiz. Pasal apa? Kes gangguan banyak. Jangan hantar. Padahal bukan semua pun. Kan? Itu hanya tuduhan. Itu kita kena faham juga macam mana media ni. Kadang-kadang syaitan-syaitan di sebalik media ni kita tak tahu. Itu kita kena, sebab tu kita kena ada orang Islam
yang menjelaskan tentang hal-hal yang melibatkan perkara-perkara yang mereka cuba untuk menjadi jagoh dan juara dalam hal tersebut. Mereka kata kami lah hero pasal apa? Tengok orang agama duk defend pelaku kezaliman tu. Tengok. Jangan sampai tahap tu lah. Jangan sampai kita jadi macam tu. Kan? Yang kita takut adalah laknat dia. Yang tu yang paling kita takut. Kita tak takut apa yang dia pernah kata. Laknat Allah, laknat Rasul, laknat malaikat tu yang kita paling takut. Kan? Allahul musta'an. Baik. Firman-Nya, "Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq." Janganlah kalian membunuh jiwa, yakni nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nyawa yang diharamkan Allah adalah nyawa yang maksum, yang terlindungi, iaitu nyawa seorang muslim, kafir zimmi, kafir muahid, dan orang kafir musta'man yang meminta perlindungan keamanan. Baik. Al-haq, kebenaran adalah apa yang ditetapkan oleh syariat, sedangkan al-batil, kebatilan adalah apa yang dinafikan oleh syariat. Di antara al-haq, alasan yang dibenarkan yang ditetapkan syariat berkait dengan membunuh nyawa yang dilindungi adalah membunuh penzina yang telah menikah, yang muhsan, sehingga dia direjam sampai mati, atau seorang yang dibunuh sebagai balasan kerana telah membunuh orang lain atau keluar daripada jamaah kaum muslimin, yakni apa dia kita kata burah, pemberontak, atau orang yang merompak, maka dia boleh dibunuh. Itu yang maksud illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak, dengan kebenaran. Baik, Nabi SAW bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin, an-nafsu bin nafsi, wath-thayyibu az-zani, wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah." Tidak halal darah seorang muslim kecuali kerana salah satu dari tiga perkara. Ini maksud hak tu. Kecuali dengan hak. Nyawa dibalas nyawa, yakni qisas. An-nafsu bin nafsi. Ini hukum qisas. Baik. Wath-thayyibu az-zani. Orang yang muhsan, orang yang pernah menikah dan dia berzina. Ini hukum dia adalah rejam sampai mati, maknanya dihalalkan darah dia. Dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri daripada jamaah, yakni murtad. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Baik. Yang ni yang dimaksudkan dengan illa bil haq. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Dan kewajipan untuk menjatuhkan hukuman bunuh itu atau hukuman rejam sampai mati itu adalah di bahu pemerintah, waliul amr, bukan semua orang. Baik. Baik, di sini Allah Taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq." Janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan sebelumnya Allah Taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum." Janganlah membunuh anak-anak kalian. Dengan demikian, larangan membunuh anak-anak diulang dua kali. Yang pertama disebutkan secara khusus dan yang kedua disebutkan secara umum. Secara umum ni ayat ni, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq." Yang first, "Wala taqtulu auladakum" tu khusus. Jangan bunuh anak-anak kerana takutkan miskin ataupun takut kamu tak mampu nak bela dia. Khasyata imlaq ataupun min imlaq. Kamu tak miskin pun tapi kamu takut miskin kan? Ataupun kamu memang miskin, kamu takut kamu bunuh anak kamu, tak boleh. Firman-Nya, "Dzalikum wassaakum bih." Demikianlah dia memerintahkan kepada kalian, iaitu perkara-perkara yang telah disebutkan sebelum ini. Wasiat. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian dengannya. Wassaakum bihi. Wasiat adalah perintah untuk sesuatu agar diperhatikan. Kerana itulah dalam bahasa dikatakan aku mewasiatkan sesuatu untuk si fulan, maksudnya aku memerintahkan sesuatu kepada si fulan agar dia memerhatikan dengan baik. Baik. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "La'allakum ta'qilun." Agar kalian mengerti, maksud daripada akal di sini adalah perilaku yang baik. Adapun akal yang disebutkan dalam firman Allah Taala, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Maksudnya ialah pemahaman. Ini menunjukkan bahawa ketika seseorang berpegang kepada perintah-perintah yang telah disebutkan di atas, maka ia adalah orang yang berakal dan lurus. Sebaliknya, ketika seseorang menyalahi perintah-perintah di atas, berarti dia kurang berakal. Ayat ini mengandungi 5 wasiat. Ini ayat yang dalam ayat asal perbahasan kita ni yang panjang ni, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkenaan dengan 5 wasiat. Wasiat pertama,
mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhidullah. Wasiat ni maksudnya apa? Maksud perkara yang perintah yang kita kata yang ditakzimkan. Disebut ismun mawdu'un fi syar'i wal lisanil arabi lima 'azuma qadruhu minal ma'murat. Yakni kata nama yang merujuk kepada sesuatu perkara, yakni dalam syariat, maknanya yang menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang besar. Azuma qadruhu minal ma'murat. Maknanya perkara tersebut adalah perkara yang penting, yang diperintahkan. Kan? Macam kita wasiatkan supaya jaga harta kita, atau wasiatkan anak kita, wasiatkan perkara-perkara yang penting. Maknanya itu maksud wasiat kat sini. Jadi wasiat yang ada dalam ayat ni, yang panjang ni, yang pertama, wasiat pertama kata Syekh, waqad tadammanat hadhihi al-ayah khamsu wasaya. 5 wasiat. Al-ula tauhidullah. Wasiat pertama tauhid Allah. Mengesahkan Allah ni wasiat yang paling besar. Apa maksud wasiat ni? Maknanya perkara yang perlu diberikan penekanan dan perhatian. Maknanya kita wasiatkan, kalau kita dapat faedah dari sini, kita nak wasiatkan keluarga kita nanti pun, wasiatkan dengan perkara yang paling penting, tauhid. Wasiat kedua, melakukan ihsan kepada ibu bapa. Al-ihsanu bil walidain. Melakukan ihsan kepada kedua ibu bapa. Wasiat ketiga, larangan membunuh anak. Allah naqtula auladana. Larangan untuk kita membunuh anak kita. Wasiat yang keempat, larangan mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Fawahish. Allah naqruba al-fawahish. Larangan untuk kita mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Wasiat yang kelima, larangan membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, yang benar. Baik. Kemudian Syekh bawakan ayat dalam surah Al-An'am ayat 152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful qaila wal mizan bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha, sampailah ayat berikutnya. Yang ini adalah kesinambungan daripada ayat tersebut. Poinnya dekat sini Syekh nak sebut tentang, okey, dia bawakan ayat tu, maknanya pelengkap kepada ayat yang sebelumnya. Kemudian Syekh bahaskan, jangan kalian mendekati mal al-yatim, harta anak-anak yatim, melainkan dengan hiya ahsan, dengan cara yang baik. Maknanya dengan diuruskan dengan cara yang baik, bukan dengan menzalimi mereka. Kemudian sampailah ayat hatta yablugha ashuddah. Yang ni boleh baca dah kat situ, wa auful kaila wal mizan, sempurnakan takaran dan timbangan. Wa idza qultum, atau bil qist, dengan adil. Kemudian wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil. Walau kana dha qurba, sekalipun dia adalah kerabat kalian. Maknanya balik pada tadi, walaupun orang dekat dengan kita, maknanya kita kena bagi tahu benda yang betul lah. Bukan maknanya kita sembunyikan atas alasan dia orang dekat. Sebab tu ada kaitan dengan sini, wa idza qultum fa'dilu. Baik. Kemudian saya bawakan ayat apa? Wa bi'ahdillahi aufu. Kemudian saya bawakan, tengok sini kan. Walau kana dha qurba, sekalipun dia kerabat kalian, maksudnya meskipun perkataan tersebut ditujukan kepada kerabat sendiri, anda tidak boleh bersikap nepotism, kekerabatan, sehingga anda condong membelanya melawan orang lain. Maka dari itu serahkanlah urusan anda kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan anda dan yang memerintahkan anda berkata dengan adil. Selanjutnya anda akan kembali kepadanya dan dia akan bertanya kepada anda apa yang anda lakukan berkait dengan amanah tersebut. Makhluk paling sempurna, pemimpin anak-anak Adam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersumpah, waimullah, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha.
Demi Allah, andai kata Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka sesungguhnya aku pasti akan memotong tangannya. Maknanya tak ada istilah kita kata apa? Pilih bulu lah. Kan? Kalau dia tu anak kita sekalipun buat salah, kita tak boleh lah melindungi dia. Kan? Kalau dia tu geng kita, kita tak boleh melindungi dia. Walaupun dia geng kita, kita kena sampaikan perkara tu adalah salah, tetap salah. Kan? Itu maksud dia. Baik. Baik, kemudian Syekh bawakan ayat dalam surah yang berikutnya, dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun tu. Ni Syekh sebutkan tentang wa bi'ahdillahi aufu, dan dengan apa, dengan dan penuhilah janji Allah. Ahdullah, kat sini janji Allah. Dan Syekh bawakan janji ahdullah ni, janji Allah yang disebutkan dalam Quran, antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 12. Kemudian Syekh jelaskan tentang apa dia, dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah dia mewasiatkan kepada kalian agar kalian ingat. Maknanya ini poin dia. Wasiat itu adalah perkara yang berkait dengan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting. Sebab tu ayat tu cerita tentang perjanjian. Kan? Ayat dalam surah Al-Maidah ayat 12 tu, mitsaq. Kemudian apa dia, bi'ahdillahi aufu. Kemudian saya bawakan penutup ayat tu, dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yakni ayat yang berkait dengan wasiat ini pula adalah wasiat yang berkait dengan wasiat pertama, tak boleh mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Wasiat kedua, kita harus memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Wasiat ketiga, kita harus adil ketika bertutur, berkata. Ini muka surat 46. Wasiat keempat, kita wajib memenuhi perjanjian dengan Allah. Wa'aufu wa bi'ahdillahi aufu. Ayat sebelumnya berisi 5 wasiat dan ayat ini mengandungi 4 wasiat. Dengan demikian, jumlah keseluruhan sebanyak 9 wasiat. Maknanya 5 wasiat yang pertama tambah wasiat yang 4 ni jadi 9. Baik. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Syekh saja bawa ayat-ayat ini nak bagi tahu tentang apa maksud wasiat tu. Wasiat dalam Quran maknanya sesuatu yang sangat penting, diberikan perhatian. Sebab itu antaranya adalah wasiat tentang tauhid tadi, kemudian tentang jaga harta anak yatim dengan baik, kemudian memenuhi takaran dan timbangan. Kemudian ayat yang berikutnya, wasiat yang ke-10. Ini wasiat yang ke-10, iaitulah apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Yani inilah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. So garis dekat tu. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Itu poin yang panjang-panjang saya nak cerita tu sebenarnya kat situ. Maknanya saya dalam konteks saya nak jelaskan tentang makna wasiat. Dalam Quran, wasiat ni perkara yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat, maknanya bila Allah Ta'ala kata dzalikum wassaakum bihi, maknanya kita kena ambil perhatian. Kan? Macam para sahabat bila Nabi SAW kata, aku dah nak pergi, maknanya aku dah tak lama dengan kalian semua. Kemudian sahabat kata, wasiatkan kepada kami. Betul tak? Macam tu. Baik. Jadi wasiat yang ke-10 ni adalah apa? Wasiat supaya mengikuti jalan yang lurus. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang selain jalan yang benar. Siratal mustaqim. Baik. Itu yang ni kita dah bahaskan sebelum ni. Pada ayat ni kita ulang balik lah. Mana Syekh ulangkan balik sini. As-subul dekat situ maknanya jalan-jalan yang sesat ni sangat banyak lah.
Jalan yang lurus hanya satu. Hidayah itu hanya satu. Allah kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Hadza sirati, satu jalan. Mustaqiman yang lurus. Fattabi'uh, ikut yang ni. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang selain daripada jalan yang lurus itu. Jalan itu banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih. Maka jalan-jalan yang banyak itu akan memecah belahkan kalian daripada jalan yang lurus. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan selainnya, Nabi SAW buat garisan. Kan, Nabi buat khattan. Nabi buat satu garisan, kemudian Nabi bacakan ayat ni. Wa anna hadza sirati mustaqim. Satu jalan. Kemudian jangan ikut jalan. Kemudian Nabi gariskan garisan-garisan yang banyak. Beberapa garisan di tepi, di sisi garisan yang lurus tu. Maknanya ada jalan-jalan yang pelbagai. Nabi baca hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula. Subula tu yang jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaakum bihi. Itulah wasiat Allah. Yang Allah wasiatkan kepada kamu. Jadi perintah supaya kita jangan berpecah belah. Sebab itu dalam hadis pun Nabi SAW perintahkan kita fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Nabi SAW kata man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup selepas aku nanti akan tengok perbezaan, perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Nabi suruh apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ikut jalan aku dan jalan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk. Pegang, gigit dia dengan gigi gerham kamu. Itu maksud dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Baik, kemudian barulah sampai dalil yang ke berapa? Dalil yang ke-6. Dalil yang ke-6 ni, ini start bukan ayat Quran. Iaitulah perkataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang ni athar. Ni maknanya 5 dalil yang sebelum ni Al-Quran. Dalil yang ke-6 untuk menunjukkan kewajipan tauhid adalah ayat Quran ke? Bukan. Athar. Yakni perkataan sahabat. Athar maknanya perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Siapa sahabat Nabi ni? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Baik. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala, kata kat sini, qala Ibnu Mas'udin. Itu dalam matan asal. Qala Ibnu Mas'udin, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu aw khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Al-ayah. Baik. Di Ibnu Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan cop ataupun khatam beliau. Maknanya alaiha khatamuhu. Siapa yang nak tengok wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan copnya. Alaihi khatamuh. Yang diletakkan copnya. Maka bacalah firman Allah Ta'ala, iaitulah surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampailah ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Yakni lah 10 wasiat yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin sebelum ni. Maknanya siapa nak tengok wasiat yang Nabi SAW letakkan copnya. Apa maksud letakkan cop ni? Maknanya, kata para ulama, bukan maksudnya wasiat itu tertulis dalam surat yang berbeza. Bukan. Wasiat itu ada dalam Quran. Itu maksud dia. Bukan wasiat yang dalam hadis lain ke, Nabi SAW sebut satu-satu, tak. Sebab wasiat itu terkandung dalam Quran. Ialah sebab Nabi SAW wasiatkan kita Quran. Betul tak? Inni taraktu min ba'di
lan tadillu taraktukum min ba'di lan tadillu abadan. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian takkan sesat selama-lamanya. Kitabullah, kan, wasiat Nabi. Al-Quran. Fa'alaikum bil Quran, alaikum bisunnati, alaikum bil Quran. Fa'alaikum bil Quran. Maka semua hadis-hadis, semua perkataan-perkataan Nabi dan tindakan Nabi SAW yang memerintahkan para sahabat untuk menjaga Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, dan bagaimana para sahabat kemudian berijtihad untuk menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian pada zaman Umar, Uthman. Dan semua itu adalah wasiat Nabi yang telah dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi tak difahami di sini Nabi ada wasiat, ada surat wasiat khas. Macam orang Syiah dakwa, kata Nabi ada simpan rahsia, ataupun macam orang geng-geng Batiniyah, dia kata ada rahsia pada sahabat tertentu, ada Ali pegang rahsia tu, wasiat ni. Geng-geng yang Naqsyabandi pula kata Abu Bakar pegang wasiat ni, sebab tu dia penisbahkan kepada Abu Bakar pula. Dia berkata ni hanya sahabat ni saja tahu, dia tak bagi tahu kat orang lain, tak ada. Sebab tu kalau kita baca dalam syarahan, Syekh akan sebutkan berkenaan dengan riwayat yang menyebutkan tidak ada. Ali, ada satu asar riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu sendiri, Ali sendiri menafikan tidak ada apa-apa wasiat yang dirahsiakan. Jadi sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra. Maknanya dia tak kata cari surat rahsia tu, falyaqra, baca Quran lah. Maknanya kalau kamu nak tahu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu baca Quran. Falyaqra qaulahu ta'ala, baca Quran. Bukannya kamu pergi tidur dulu ke, tunggu mimpi dulu ke, kan, pergi bersuluk dulu kan, naik atas gunung, masuk dalam gua, bertapa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tunggu wahyu turun. Tak, bukan. Falyaqra qaulahu ta'ala, baca Quran. Tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maksud perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Perkataan penulis rahimahullah, Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin, dan seterusnya. Pertanyaan di sini berfungsi untuk memberikan motivasi dan kerinduan. Man arada, sedangkan huruf lam pada perkataan Ibnu falyaqra maksudnya irsyad, maknanya bimbingan. Maka hendaklah dia membaca firman Allah Ta'ala. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wasiat Muhammad, wasiat artinya perjanjian. Perjanjian hanya dikatakan wasiat jika berkait dengan urusan yang penting. Ini poin dia. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Muhammad maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. Bukan Muhammad al-Hasan ke Muhammad apa ke, bukan orang lain. Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. Kata-kata Ibn Mas'ud ini menunjukkan bolehnya mengucapkan seperti itu, iaitu seperti ucapan telah bersabda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak menafikan firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul, yakni Muhammad, di antara kalian seperti panggilan sebahagian kalian kepada sebahagian yang lain. Kerana yang dimaksud dalam ayat ini adalah memanggil Rasulullah SAW. Saat memanggil beliau, tidak boleh berkata wahai Muhammad. Di poin dekat sini, Ibnu Mas'ud kata, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So Ibnu Mas'ud tak kata wasiyati Rasulillah Nabi, tapi Ibnu Mas'ud kata wasiat Muhammad. Jadi adakah bercanggah dengan firman Allah Ta'ala yang melarang kita memanggil, menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dengan nama dia sahaja? Itu ada larangan. Yang dilarang adalah memanggil nida, ya Muhammad. Itu dilarang. Ketika Nabi SAW masih hidup, ya Muhammad, dilarang. Sebab Nabi Allah kata apa? La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Allah larang kita memanggil Nabi Muhammad tu macam kita panggil orang-orang yang kawan-kawan kita dan sebagainya. Jadi yang tak boleh hanya memanggil. Tetapi kalau kita katakan
ana muttabi'un Muhammad. Aku pengikut Muhammad. Salah tak? Tak salah. Itu yang dimaksudkan dengan Ibnu Mas'ud. Dia kata, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak tengok wasiat Muhammad? Muhammad ni siapa? Rasulullah. Maka harus. Macam kita kata, ana muttabi'un Muhammadan. Aku pengikut Muhammad. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Aku ikut syariat Muhammad. Maknanya bukan menunjukkan, tak termasuk dalam larangan memanggil Nabi hanya dengan panggilan biasa. Baik, ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Muhammad. Kan kita macam apa dia kita katakan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Adakah salah kita kata Muhammad tu? Taklah, sebab kita minta Allah Taala limpahkan selawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baik. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diletakkan stempel beliau, yang diletakkan cop beliau. Khatim bermakna tanda tangan. Alaiha khatamuh. Cop. Cop Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cincin Nabi. Cincin Nabi itu sendiri dia adalah cop Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat, maka Nabi akan maknanya akan cop, stempel lah, stamp, cop dekat pada surat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tetapi wasiat tu tak ada lah. Wasiat tu dalam bentuk cop tu sebenarnya tak ada. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an nak bagi tahu maknanya alaiha khatamuh, maknanya inilah yang paling, kalau nak kata yang paling valid sekali, Quran lah. Kan? Kerana Quran itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan disampaikan dengan sempurna. Jibril turun untuk ulang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir kewafatan, tahun yang terakhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang 2 kali untuk murajaah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya inilah wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Jadi Ibnu Mas'ud dia orang panggil apa? Dia bukan dipanggil istilah metafora ataupun satu lagi istilah tu anda tak ingat dah. Personification. Tapi tak, dia tak ada kaitan dengan itu. Tapi nak bagi tahu sini, Ibnu Mas'ud nak bagi tahu seakan-akan ialah Quran ni kira seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kira dah ada cop Nabi dah. Kan? Memanglah Quran tu kita tak, mushaf tu kita tak nampak cop Nabi. Tapi itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Yang memang confirm ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dan takkan diubah. Itu maksud dia. Kan? Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Maknanya kita cukup setakat ini. Insya-Allah kita akan sambung membahaskan dalil yang ke-6 ni. Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kita akan bincangkan lebih detail lagi pada kuliah akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.